No. Oh, that is so. Oh, Kita pun siap sedia. Kita bersama kumpulan pagi dan juga anggota Raihan kita bersama kita. Abang-abang dah siap sedia? Lagu dah tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Cek, one, two, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya datang sini pun nak belajar ya. Tak, Abang Abu ni paksa pula. Saya dengan Abang Abu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba menceriakan suasana yang apa untuk penutup ni dengan lagu
kesyukuran kepada Allah, iaitu thank you Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh nyanyi sekali ya? Thank you Allah, thank you Allah. Okay everyone, say thank you Allah, thank you Allah. Boleh buat sikit tak? Sikit lagi, louder. Thank you Allah, thank you Allah. Let's go. Say thank you Allah. Okay, dance. Thank you Allah, 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 thank you Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada yang belum lagi menerima saya punya wishes Hari Raya. Alright, hari ini adalah Hari Raya yang ke berapa? Ketiga. Alright, Hari Raya 3 Syawal 3. Kita berada di dalam bulan Syawal yang penuh dengan kegembiraan, dengan banyak ziarah menziarahi, tapi tahun ni tak banyak. Di Singapura tak ada langsung. Di Singapura kita tak ada langsung. Tak boleh pergi rumah orang. Tak boleh nak menziarah, tak boleh nak pergi sehingga 2 Jun. Itu pun kalau dah 2 Jun tu kita boleh pergi dua-dua saja. 2 orang menziarah. Mak ayah kau pun kau kena pergi 2 orang je. Ada anak 4-5 orang tak boleh. Kau pergi pagi, kau pergi dulu, lepas tu kau hantar anak kau 2 orang, lepas tu naik 2 orang. Itu saja cara dia. Kalau awak melanggar peraturan ni, RM300 akan dikenakan sebagai denda untuk anda. Setiap orang RM300. Just bayangkan. Jadi itu bukan untuk apa, tapi sekadar untuk mengongkong kita punya COVID ataupun coronavirus yang nampaknya macam dapat dikawal, tapi dia masih mempunyai satu kata orang tu ledakan-ledakan yang akan mungkin juga menyebabkan kita terperanjat. Jadi kalau kita tak mengaplikasikan ataupun mempraktikkan social distancing dan juga seperti apa yang kita lakukan dalam tempoh circuit breaker ataupun PKP ni, maka kita tak terpaksa terperanjat. Jadi walaupun PKP ataupun circuit breaker dilonggarkan ataupun dibuka, kita masih kena jaga social distancing kita, right? Sebab benda ni akan mengambil masa yang panjang untuk betul-betul kita hilangkan. Tapi sekarang ni masih, dia mungkin reda tapi dia boleh melonjak sekejap. Dia melonjak sekejap kalau kita tak jaga. Jadi sebab itulah kita perlu jaga social distancing kita. Kita kena jaga kebersihan, insya-Allah. Mudah-mudahan COVID ni dapat kata orang tu dikontrol, dikawal. Dia dikawal. Tu dia punya cakap dia kawal. Dia tak boleh dihilangkan. Dia macam diabetes. Bila kita ada diabetes ni, awak tak boleh macam hilangkan terus, tapi boleh dikawal. Jadi kita perlu mengawal supaya keadaan COVID ni terkawal dan kita boleh menjalani kehidupan yang lebih seperti biasa, right? Tapi apa-apa pun anda nampaknya semua sekali saya cakap kat sini, awak tak sikit pun nak tekan love kat saya dan takkan like, tak ada kat situ. Jadi saya nak anda mulakan proses tu seperti biasa. Jangan buat lupa. Mentang-mentang dah habis raya, dah habis puasa, jangan nak lupa benda yang patut kita buat. Lepas tu seperti biasa, beristighfar. Alright? Mulakan dengan istighfar, tapi istighfar kita dengan share. Kita share pada member. Alright, istighfar. Sebab hari ini topiknya lebih kepada pengurusan apa yang perlu kita buat dengan satu keadaan yang perlu kita letakkan dalam diri kita supaya kita punya keadaan kewangan ni terkawal. Jadi itu yang kita nak kongsikan. Dan inilah yang telah pun kita lakukan masa Ramadan. Setiap hari kita bagi satu, dan saya nak teruskan benda tu supaya setiap hari kita dapat berkongsi satu ilmu yang boleh dipraktikkan
dipraktikkan, yang boleh diamalkan, akhirnya dengan amalan tadi kita boleh nampak kesan-kesan dia, insya-Allah. Jadi itulah Abang Abu akan berterusan dalam bersiaran bersama dengan anda dalam setiap hari ilmu duit ataupun ilmu wang dunia dan akhirat. Kita nak samakan kedua-duanya dalam pelbagai aspek kewangan. Kita nak melihat balik, kita nak betulkan balik, kita nak berkongsi, kita nak juga belajar daripada semua orang di sini. Alright. Jadi kepada anda yang telah pun datang kat sini, saya nak berikan satu tepukan kepada anda. Alright. Itulah dia tepukan kepada anda, dan juga kita nak bagi DJ Horn kepada Dr. Sahul Hamid. Dr. Sahul yang bertungkus lumus dalam cuba menyelesaikan ataupun cuba bawa COVID ni ke keadaan yang terkawal. Alright, bukan mudah babe. Setiap orang front runners ni kita memang kena salute, dan kita kena sentiasa berterima kasih kepada mereka kerana mereka bersusah payah dalam masa-masa yang kita nampak macam susah. Kita komplain apa tahu? Tak boleh keluar lah, tak boleh tu lah, tak boleh buat kerja. Tapi frontliners kita, dia mempunyai satu lagi tugas dan cabaran perjuangan yang lebih daripada kita. Jadi kita sedikit pun kadang-kadang masa tu kita tak terfikir mengenai apa yang sebenarnya dia orang lalui. Kan? Jadi kita perlu acknowledge segala usaha yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah akan menggantikan mereka. Alright, segala amalan, segala perbuatan, segala perjuangan mereka Allah akan ganti balik dengan kejayaan-kejayaan luar biasa di dunia akhirat. Alright. Jadi hari ini hari yang ketiga Syawal. Macam mana keadaan anda Syawal? Alright, apa yang korang buat? Makan kat mana? Pergi mana? Alright, siapa yang banyak dapat duit raya? Aduh, dulu kan time kita sekolah kan macam tu kan. Siapa aku collect duit raya, pergi rumah orang kan, jalan kan dengan member. Dulu masa time aku dapat 50 sen, RM1. Cuma kalau saudara-saudara aku datang ada bagi banyak sikit, RM10 kan dulu. Tak ada pergi rumah orang dapat 50 sen. Ada orang kasih 20 sen babe. Tapi kita terimalah, takkan nak. Yalah, dia nak macam mana kau pergi 15 orang, 20 orang sekali, tapi orang tu nak bagi RM1 seorang, apa nak jadi kan? Yes, betul. Okey, Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Masih kita ada Abang Abu kat sini. Kita ada, okey, Waalaikumsalam. Kita ada Dr. Saul. Satu tepukan untuk doktor, alright, kerana bersama berjuang, alright, dalam kita menangani COVID yang luar biasa ni, alright. Okey, kita dah tepuk, alright, kita bagi tepukan kepada dan 3 Syawal masih stay at home lagi. Yes, memang, alright. Kita tak boleh sampai Jun. Kalau di Malaysia saya rasa dah boleh keluar, dah boleh berjalan, dah boleh berziarah kan. Tapi di Singapura tak. Di Singapura kita memang kena tunggu sehingga 2 Jun baru kita boleh, tu pun berdua-dua. Banyak benda, kedai masih belum buka. Kedai makan tak boleh lagi duduk dan makan, masih lagi kena mengamalkan social distancing. Masih kalau yang bekerja ni, company lebih dia suka kerja daripada rumah. Jadi dalam first part of di-liftkan circuit breaker, seminggu tu dia masih ketat lagi. Dia belum ada kedai-kedai yang akan dibuka dan sebagainya. Jadi itulah yang akan berlaku dalam selepas COVID, itulah yang akan berlaku untuk satu jangka masa panjang yang belum kita dapat menentukan bila sebenarnya kita boleh balik ke asal dulu tu lah. Saya ingat itu akan mengambil masa yang panjang. Walaupun benda dah okey, masih orang akan ada fobia, masih akan terikut-ikut dengan cara new normal. Jadi kita teruskan new normal. Seperti Abang Bu ni lah new normal saya. Setiap hari berada di depan laptop 9 hingga 10 ni untuk berkongsi, alright, ilmu-ilmu kewangan yang akan memberi manfaat kepada anda. Sebab dalam era COVID dan selepas COVID, satu benda yang kita perlu belajar adalah memberi manfaat. Alright, dalam segala benda yang berlaku, segala benda yang kita lakukan, apakah manfaat yang kita boleh bagi kepada orang di luar sana? Sebab setiap orang boleh memberi satu manfaat kepada orang-orang yang mungkin memerlukan. Saya mungkin boleh memberi manfaat pada orang-orang yang memerlukan ilmu kewangan. Ada orang boleh memberi manfaat dalam ilmu-ilmu lukisan, memasak, macam-macam. Jadi setiap orang ni kita boleh memberikan manfaat kepada orang di luar sana. Sebab itulah tujuan hidup kita yang sebenar. Jadi hari ini sebelum saya nak berkongsi ataupun kita memulakan proses hari ini, apakah yang kita nak belajar pada hari ini, tapi seperti yang anda tahu, Abang Abu ni makanan minda dia adalah soalan anda. Bila anda soal, saya dapat makanan minda dan minda bergerak begitu laju, dan saya boleh terus menerus memberikan yang terbaik. Jadi saya nak melihat siapakah hari ini yang akan
tanya soalan yang pertama untuk Abang Abu untuk saya jawab, dan selepas satu atau dua kita boleh berterus dengan ilmu pada hari ini, ilmu wang dunia akhirat yang akan lebih fokus pada satu benda, iaitu melihat. Kita perlu melihat sesuatu. Apakah yang perlu kita lihat? Itu yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi seperti biasa, kalau kau tak tanya soalan, aku tak boleh bergerak. Aku tak boleh ke depan, babe. Aku pun tak tahu kenapa. Sebab korang kena tanya, baru saya dapat semangat dia. Alright, dan jangan duduk diam macam ni. Tolong tekan love tu. Kasih banyak biar dia 1000 lebih. Jadi aku rasa macam best sangat. Alright. Dan juga ambil peluang kesempatan untuk berkongsi dengan member-member lain dengan hanya tekan astaghfirullahalazim, share seorang, astaghfirullahalazim, share seorang, astaghfirullahalazim 3 orang. Sebab istighfar ni mempunyai satu penarik rezeki yang luar biasa, right? Jadi anda jangan sedikit pun kata orang tu, terlepas peluang untuk kita beristighfar dalam segala benda yang kita buat. Alright, sambil buat, sambil kita bagi tahu sesuatu, sambil kita buat, kita ucapkan istighfar, kita ucapkan alhamdulillah, tahmid, dan kita juga boleh berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini saya pasti anda sudah berada dalam keadaan yang wow, like raya kan, tapi yalah tak macam kalau tak sekarang ramai yang dekat kampung kan. Tapi ambilnya adik aku doktor, dia dah dekat kampung. Oh, dia orang punya raya dia macam biasa. Dia tak nampak macam circuit breaker. Dia orang memang enjoy. Siapa duduk kampung ni, saya rasa dia memang enjoy lah, alhamdulillah. Alright. So siapa ada soalan? Alright, okay. Soalan daripada Mawar Berduri. Assalamualaikum. Assalam. Bagaimana nak tingkatkan kewangan dalam keadaan COVID ni? Tingkatkan apa tu? Tingkatkan apa? Alright, tingkatkan apa? Kalau very spesifik dengan Abang Abu boleh kasih lagi spesifik answer. Tingkatkan kewangan itu apa? Tingkatkan pengurusan ke? Tingkatkan pendapatan ke? Tingkatkan apa? Apa yang nak ditingkatkan? Boleh tak macam clear sikit pada Abang Abu supaya kita bagi soalan tu, bila kita clear, kita bagi jawapan pun memang clear gila, right? So Muhammad Syafiq bin Zainal, alright, ni coach Syafiq. Dia ni dulu struggle kan, sekarang alhamdulillah dah lain macam. Satu benda yang saya rasa dia berlakukan adalah dia berterusan, dia semangat, dan dia buat banyak amal jariah, dan akhirnya dia nampak macam wah, berjaya sekarang alhamdulillah. Berapa persen yang perlu kita asingkan untuk start investment? Aku benda ni dah bagi tahu pada masa bulan puasa tu. Aku ada formula baru, Syafiq. Alright, formula baru ni sebenarnya kalau kau betul-betul follow formula ni, aku tahu kau insya-Allah dia tak salah. Iaitu apa? 1/3, 1/3, 1/3. Semuanya bila pendapat je pendapatan, kita buat 1/3, 1/3, 1/3. So apa tu 1/3? 1/3 adalah untuk kehidupan kau. Maksudnya makan, minum, duit nak, duit anak, duit tempat tinggal, duit apa, belanja, semua tu 1/3 je. Kalau kita boleh mengawal ataupun menguruskan kita punya kehidupan dengan 1/3 daripada pendapatan kita, maka itu yang terbaik. 1/3 lagi adalah untuk apa yang kau tanya tadi. Macam mana aku nak start invest? 1/3 daripada pendapatan kita perlu kita asingkan untuk simpanan, untuk pelaburan, untuk pengetahuan dan sebagainya. Jadi 1/3 tu. So dalam 1/3 tu kita bahagikan berapa yang kita nak buat untuk simpanan. Mungkinnya 10% daripada 1/3 tadi. Mungkin 50% daripada 1/3 kita nak melabur. Lagi 40% mungkin kita nak dapatkan ilmu dan sebagainya. Dan 1/3 lagi apa nak buat? Sedekah dan memberi pada orang. Contohnya kalau kau dapat 2,000 gaji ataupun 3,000 lah untuk make it easy. Gaji 3,000. 1/3 lah yang you boleh macam buat belanja, minum, makan apa tu semua 1/3. 1,000 je. Jadi kehidupan awak perlu merancang dalam 1,000. 1,000 lagi buat apa? 1,000 lagi adalah untuk awak melabur, awak buat apa-apa untuk awak meningkatkan awak punya pelaburan. Alright? Belajar dan sebagainya. 1/3, 1,000 lagi. 1,000 lagi buat apa? Bagi orang, babe. Bagi siapa? Bagi orang yang memerlukan. Kita menderma, kita bagi pada sekolah tahfiz, anak yatim, masjid, orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Alright? Mungkin saudara mara kita yang susah, yang perlukan bantuan, mungkin jiran tetangga yang memerlukan bantuan. Jadi 1,000 lagi tu, 1/3 tu memang untuk diberi. Kalau ini awak berani, awak buat benda ni, awak tengok apa akan jadi pada awak. Awak kena yakin pada Allah dan buat benda ni. Awak akan rasa sangat berbeza, sangat berbeza. Mungkin awak tak adalah macam takut dalam buat apa-apa sebab awak yakin sangat. Sebab 1/3 ni awak berani untuk keluarkan dan terus bagi.
Sebab itu bukan hak awak langsung, itu memang hak untuk diberi. Alright? Itu saya punya nasihat lah, bukan nasihat lah, macam something yang saya boleh bagi. Alright? Okay, tingkatkan pendapatan, bagus. Okay, now at least spesifik. Kau tanya macam mana nak tingkatkan pendapatan pada musim COVID. Saya rasa pada musim sekarang lah awak ni mempunyai peluang yang banyak sangat untuk buat pendapatan tambahan. Tapi masalahnya kita mungkin mencari pendapatan tu seolah-olah macam benda yang di luar tau. Apa aku nak jual, apa aku nak buat, apa aku nak macam fikir ni, apa kita tanya dengan melihat di luar. Apa yang kau kena buat, Mawar? Kau kena tanya dalam diri kau, apa yang aku ada ni? Apa yang aku ada? Apa yang aku ada yang hari ni aku boleh memberi manfaat kepada orang lain? Mungkin aku ada talent-talent yang sebelum ni aku tak tahu. Mungkin saya ada talent untuk melukis, saya ada talent untuk menjahit, saya talent untuk memasak, saya talent untuk macam-macam menulis. Alright? Jadi mula lihat bagaimana talent yang kita ada ni kita boleh bagi pada orang yang memerlukan di luar sana. Ramai yang akan memerlukan talent awak. Ramai di antara luar memerlukan talent awak. Jadi apa yang perlu kita buat adalah melihat di dalam diri kita, ada tak sesuatu yang kita boleh jadikan dia sebagai satu sumber pendapatan. Alright? Jangan duk fikir kat luar. Kalau duk fikir kat awak akan memang akan rasa macam susah sebab competition, itu, ini dan pelbagainya. Tapi bila kita melihat di dalam, kita akan nampak sesuatu yang kita ada yang sebenarnya kita boleh buat duit. Dan itu sangat-sangat relevan pada hari ini sebab kita boleh menggunakan kaedah-kaedah online, kaedah-kaedah social media marketing ni untuk kita mempertengahkan, untuk kita brandingkan diri kita. Sebab tu Abang Abu juga menekankan branding. Sebab tu hari ini, malam ni kita start kelas branding. Alright, 21 hari kita akan brandingkan diri kita, kita akan brand benda tu. Jadi ramai yang sudah pun mendaftar, lebih kurang dalam 60-65 orang. Dan saya masih menunggu lagi 35 orang, kita jadikan 100 orang, kita mulakan branding session kita. Jadi 26 malam ini, 9 malam kita dah start kelas tu. Kalau anda juga nak menyertai, saya rasa kalau yang macam masih tak tahu nak buat apa, masih rasa macam tak boleh nak buat duit, masih looking for some ideas, maka perlu join benda ni. Alright, perlu join benda ni. Saya rasa awak akan dapat sesuatu yang luar biasa, insyaAllah. Alright, okay. Alright, Alhamdulillah berkat ilmu yang AA ajar, subhanallah. Abang Abu ajar je, tapi yang sebenarnya adalah awak buat. Dengan izin Allah, Allah bagikan awak buat. Saya pun ajar ramai orang. Kenapa ramai orang tak dapat pun? Kan, kenapa ada sebahagian yang dapat? Maksudnya ada benda yang sebahagian tu buat. Dan juga dia adalah dengan izin Allah SWT. Betul Alright, Muhammad Syamil, hutang-hutang sedia ada masuk 1/3 yang mana Abang Abu? Okey, pandai Muhammad Syamil. Alright, 2. Satu adalah yang 1/3. Right, 1/3 yang kau duduk kan, kau makan, minum apa tu, sebenarnya 1/3 tu memang di situ. Dan juga 1/3 yang kau buat untuk pelaburan. Ingat tak kau buat pelaburan tu? Di situ pelaburan tu sebenarnya anda juga boleh gunakan untuk membayar hutang-hutang awak. Sebab apa? Membayar hutang ni juga mengurangkan kita punya kadar-kadar yang kita keluarkan. Contohnya kalau kita memang ada faedah yang perlu dibayar dan sebagainya. Jadi boleh kita gunakan duit 1/3 daripada pelaburan tu sebagai satu sumber untuk kita bayar balik hutang-hutang kita. Jadi yang baiknya adalah kalau boleh kita menggandakan atau buat sesuatu dengan duit tu, dan duit lebihan tu kita bayar. Tu smart way lah kalau anda mempunyai kepakaran dalam sesuatu benda. Sebab tu kita perlu juga pada Abang Abu 1/3 yang kita gunakan tu untuk sebahagian tu untuk menimba ilmu. Datang kelas-kelas, nak kelas kewangan ni. Right, kelas kewangan adalah keperluan yang perlu ada untuk kehidupan dunia ni. Alright, kelas bila buat bisnes, kelas bisnes, kelas account, kelas marketing, digital marketing. Hari ini digital adalah sama ada kau berniaga ke tak berniaga ke, ilmu digital perlu. Sebab tu Abang Abu pun dah mula ke arah ilmu digital. Alhamdulillah saya dapat melihat banyak kebaikan, banyak keuntungan, banyak kata orang tu masa depan bila kita mula juga buat digital marketing. Jadi Abang Abu sudah pun ada satu, selepas je branding challenge kita ada digital marketing challenge yang akan berlangsung juga, right? Jadi terus bersama dengan Abang Abu, insya-Allah, right? Okay, dah jawab, terbaik dia cakap. Okay, thank you. Yes, Mawar, join program Abang Abu ni, insya-Allah you akan dapat benefit daripada ni. Alright. Okay, saya pernah baca dalam sirah 1.3 ni macam teknik Salman Al-Farsi radhiyallahu, sahabat Nabi pun bahagikan kewangan dia bila dapat gaji sebagai amir. Subhanallah, match dengan formula yang Abu share tadi. Sebenarnya formula yang Abang Abu share memang orang-orang agak kata tengok sahabat-sahabat Nabi banyak dah buat. Sebab apa yang abang buat juga adalah saya juga banyak belajar, banyak baca, banyak
dapatkan kata orang tu pendapat daripada kita punya saya punya guru-guru, ustaz-ustaz, dan memang betul 1/3 adalah satu formula yang memang terbukti luar biasa. Jadi betul tu teknik Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW. Alright, itu satu cara. Sebab 1/3 ni perlu kita bagikan, menunjukkan betapa kita ni yakin pada Allah. Kalau kita boleh bagikan 1/3 tu, maksudnya kita ni yakin sangat pada Allah. Kita tak rasa macam kita akan rugi, kita akan lose dan sebagainya. Jadi biasakan formula tu. Walaupun pada permulaan mungkin akan rasa susah, rasa macam alamak, betul ke aku nak bagi 1/3. Tapi bila awak dah mula buat dan awak mula melihat kesannya, awak akan terperanjat, awak akan buat banyak pula lagi. Sampai satu masa kita dah berani untuk nak bagi semua harta benda, semua benda-benda ni kita nak senang saja, tak ada pun rasa sikit macam cinta pada benda tu. Kita lebih cinta pada akhirat, kita cinta pada Allah, kita cinta pada Rasul, dan kita sanggup memberikan segala yang ada dengan penuh kebahagiaan, tak ada sikit rasa takut. Itulah bila kita boleh sampai tahap macam tu, Allah bagi kita, wow, kita memang berada di tahap yang luar biasa, right? Dan itu sangat-sangat dilalui oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Alright, di mana mereka rasa gembira sangat bila memberikan. Mereka rasa macam sedih kalau dia orang tak dapat buat. Sebab tu dia jadi kaya, dia rasa banyak duit, dan dia rasa gembira sebab dia orang boleh dapat memberi, dan dia sikit pun tak ada perasaan takut dalam memberi tu. Itu yang bestnya. Yang bestnya. Dan dia bukan memberi untuk nak menunjuk ataupun untuk nak mendapatkan pujian manusia, langsung tak ada. Diorang tak ada sedikit pun buat tu untuk mendapatkan pujian manusia. Sebaliknya mereka buat tu sebab mereka nak dapatkan ridha Allah, mereka nak dapatkan yang ya Allah rahmat Allah, dan mereka nak bersama-sama dengan Nabi di akhirat nanti. Itulah sebab jadi kita sebagai orang biasa, kalau kita boleh buat benda tu, saya rasa kita wow, dahsyat babe. Jadi teruskan untuk buat benda tu, teknik. Okey, hari ini topik, kau dah tanya 2-3 soalan, Alhamdulillah saya dah dapat macam semangat sikit untuk kita nak berterus. Yang first time tengok Abang Abu, terima kasih kerana datang untuk siaran duit. Alright, kita bagi tepukan ilmu duit ataupun ilmu wang dunia dan akhirat. Kita nak dua-dua sama, balance sekali. Untuk anda yang datang lambat dan yang hari ni nampaknya saya punya pendapatan dari segi love tu masih kurang lagi, dia 400 lebih je. Biasa saya nak target 1000 untuk saya macam rasa best. Tapi hari ni kita ada dalam 34,000 orang. Ui, jauh, dahsyat gila babe. 34,000 orang tengok. Aduh ya Allah. Jadi kita kena semangat sikit. Ni dah naik dah turun 29,000 orang. Alright. Apa-apa pun hari ni Abang Abu nak just bagi satu formula. Waalaikumsalam Kak Putri Pantun. Dah sampai Putri Pantun. Apa teknik 1313? Okey, Miras, kau ni datang lambat tak apa. So Abang Bu share. 1/3 adalah bila kau dapat pendapatan kau. Katakan kau punya pendapatan 3,000. So apa kau kena buat? 1/3 itulah yang kau gunakan untuk kau punya bayar duit kereta, bayar duit rumah, duit makan, duit anak bini. Semua tu 1,000. That means 1/3. 1/3 lagi adalah untuk kau simpan, untuk melabur, untuk buat duit lagi. Macam mana boleh menggandakan duit tu dengan ilmu, dengan apa-apa tu, 1/3 lagi. 1/3 lagi adalah yang kau akan gunakan untuk kau memberi. Maksudnya kau akan memberi kepada orang-orang yang memerlukan, memberi kepada semua yang kita perlu nak berikan. Dia lebih macam just kita 1/3 kita bagi je. Alright, bagi untuk madrasah contohnya, rumah anak yatim, kita nak menderma, kita nak. So itu 1/3. Itu formula 1/3. Alright. So boleh Alright, okay. Dan sekarang Abang Bu nak masuk hari ini punya topik. Topik yang hari ini Abang Bu nak cerita adalah satu topik yang sebenarnya kita kena mula melihat. Kita kena melihat apa? Melihat apa? Dalam kewangan kita perlu melihat satu benda yang selalunya kita mungkin sebelum COVID ni kita tak langsung lihat. Lihat duit yang keluar. Duit yang keluar. Ke mana dia keluar? Apa yang kita buat dengan duit tu? Kan benda ni selalunya kita tak mengambil perhatian. Sebab tu selepas era COVID ni kan, bukan selepas lah, sekarang ni. Alright, sekarang ni salah satu benda yang kau kena buat adalah melihat. Kita melihat, maksudnya melihat dengan minda, melihat dengan mata, melihat dengan perbuatan kita, ke mana duit kita ni kita belanjakan. Ke mana duit kita ni kita belanjakan, bukan dengan niat kedekut, bukan niat rasa, tapi rasa bertanggungjawab.
Sebab kita ni perlu bertanggungjawab atas duit kita, seolah-olah kita bertanggungjawab atas anak-anak kita, atas segala amanah yang diberikan. Jadi sifat melihat itu adalah satu sifat yang sangat luar biasa. Jadi kita melihat ke mana kewangan aku ni pergi. Aku dapat ni, aku belanja ke mana? Ke mana dia belanja? Adakah dia belanja mengikut apa, contohnya kaedah 1/3? Kalau you nak ambil mudah, kaedah 1/3. Ada tak perbelanjaan aku ni dia dalam formula 1/3? Kalau tak, apa silapnya? Mungkin ada yang komplain, macam mana abang Abu gaji 3,000 okey, tapi saya takkanlah dalam 1,000 saya nak macam buat hidup saya, nak duduk Kuala Lumpur, apalah abang Abu ni kan. Yes, betul, saya tak sedikit pun macam cakap tak. Tapi saya cakap kalau awak nak macam tu, gandakan awak punya gaji sekarang. Mungkin berapa keperluan awak? 2,000. Jadi awak kena jadikan 1/3 daripada pendapatan awak tu 2,000. Jadi apa awak kena buat? Jadi gunakan 1/3 lagi tu untuk menjana. Untuk menjana duit supaya kita dapat hasil 2,000 tu. Nampak? Jadi 1/3 tu kita akan gunakan untuk menjana agar kita punya kehidupan boleh ditingkatkan. Mungkin sekarang aku nak duduk di kondo ataupun duduk di rumah banglo, contohnya. Jadi kita akan gunakan 1/3 yang kita dapat sebagai untuk menggandakan kita pergi belajar ilmu baru, kita buat perniagaan, kita buat pelaburan dengan 1/3, dan hasil pelaburan, hasil perniagaan dan hasil benda-benda yang kita belajar ni akan kita bagi juga balik kepada 1/3 tadi untuk kita meningkatkan kita punya kehidupan, contohnya. Ataupun 1/3 lebih kita bagi juga untuk menambahkan duit yang kita beri pula. So itu yang perlu kita boleh lakukan. Alright. Resit bayaran kena simpan ke? Alright. Dia terpulang nak simpan tak nak simpan. Sebab biasanya kalau kita berniaga, alright, kalau kita berniaga, kita perlu menyimpan untuk satu tempoh. Alright, kita simpan untuk kegunaan. Tapi biasa daripada pengalaman Abang Abu ni, kalau perniagaan kita tu belumlah capai satu tahap yang kata orang tu orang boleh question kan, sampai kita sebulan kita punya turnover sampai 10 juta whatever, then mungkin kita perlu adakan sesuatu yang lebih solid. Tapi kalau setakat kita punya perniagaan tu 2-3 ribu sebulan kan, stuff like that, tak perlulah sampai begitu teruk sekali. Tapi kita boleh adakan satu sistem di mana kita simpan bil-bil tadi dan kita ikat dan kita letakkan untuk mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu kita boleh dah kata orang tu kita boleh settle dengan benda tu. Maksudnya dah tak perlu lagi. Alright. Jadi untuk permulaan mungkin kita sebulan tu kita ikat-ikat letak somewhere, ikat-ikat letak somewhere, bil ikat-ikat. Mungkin lepas tahun benda ni, okey ni tahun 19 kata orang 20 ni 21, 23. Jadi bila start 24, 21 ni dah 20 ni dah boleh buang dah. Tak payah lagi. Alright. So itu kaedah dia. So pada saya tu boleh dilakukan sebagai satu benda yang boleh buat. Satu lagi, kalau kita ada transaksi-transaksi yang kita gunakan kata orang bank, bila kita buat transaksi menggunakan bank, biasanya kita akan ada rekod kita lebih cantik, dia lebih tersusun, dia lebih macam alright, kita ada kata orang tu bukti benda tu, dan cuma bil tu kita boleh kita boleh actually sekarang ni dalam zaman sekarang kita boleh scan dan kita boleh letak dalam cloud je. Alright, kita boleh scan. Ada software yang macam Wave, macam ada banyak software yang sebenarnya cloud software, cloud invoicing ni kan. Kita boleh buat benda tu dan kita boleh actually save it dekat cloud je. Jadi tak perlu ada receipt physical sekarang. So itu yang boleh mungkin kita lakukan bagi orang yang mungkin meniaga dan sebagainya. Right? So ini bagus. Soalan tadi Kak Nurul Akmal, soalan je bagus. Sebab itu juga adalah akan menjadikan kita ni akan mula melihat. Kita melihat ke mana duit aku, ke mana yang kita pergi dan sebagainya. Okay, Anis Zari dia cakap jelas. Alright, okay. Okay, so itulah yang Abang Abu nak anda mula perhatikan pada pelajaran sebagai ilmu hari ini. Daripada hari ini mula memerhatikan, mula melihat, berbelanja guna debit card ke whatever, doesn't matter, right? As long kalau you gunakan kad dan sebagainya, you ada satu end of the month you boleh check, kan? Boleh check. Oh, okay, aku belanja ni. Dan biasanya bila kita pakai, dia dah akan keluar semua detail-detailnya apa yang kita belanja dan sebagainya. Jadi dia akan memudahkan kita untuk track, cukup bulan kita boleh track. Okay, aku belanja ni, kan? Jadi senang untuk kita buat tracking. Tapi duit, receipt tu kalau boleh kita simpan dulu. Alright, macam Abang Abu cakap, simpan untuk sebulan ni, kita ikat ke, kita getahkan dia, kita tepi, sampailah 3 tahun tu. Lepas 3 tahun yang first tahun ni dah boleh kita boleh dispose dia. Alright.
Okey, itulah yang kita boleh gunakan dan itulah yang perlu kita lakukan walaupun mungkin ni kita baru berniaga. Kita ni baru berniaga ni. Jadi bila baru berniaga, ini adalah benda-benda yang perlu kita mula beri perhatian sebab dalam perniagaan benda ni sangat penting. Alright, benda ni sangat penting bukan hanya untuk kita menilai kita punya keadaan kewangan dari segi kita nak tahu ke mana duit-duit kita ni pergi, sebaliknya juga sebagai satu benda yang perlu kita siapkan untuk audit kita. Untuk audit kita supaya audit kita ni bersih, audit kita ni macam jelas, audit kita ni macam senang untuk kita bawa, sama ada untuk dapatkan pelaburan ataupun dalam untuk pembayaran cukai ataupun tax planning kita, segala-galanya dia akan lebih efektif kalau kita ada sesuatu yang lebih tersusun dan teratur. Alright, so itulah yang Abang Abu nak bagi anda. Jadi mula melihat segala-gala yang kita belanja. So itu je yang saya nak macam bagi, dan satu formula tadi adalah formula 1/3. Tapi dalam perbelanjaan kita juga ada satu benda yang Abang Abu namakan dia kompas wang. Alright, kompas wang ni adalah satu benda yang perlu kita beri perhatian supaya kita tahu ke mana aliran kewangan kita. Apa yang berlaku dalam kewangan kita tu? Ke mana benda tu pergi? Dia pergi bocor ke? Dia pergi sampah ke? Dia pergi what ke? Semua benda ni. Jadi benda ni lah yang perlu juga kita beri perhatian sebab ramai orang ni dia dia kena faham benda tu. Sebab tu saya untuk anda ni kalau tengok kat sebelah ni, alright, apa yang saya sediakan adalah untuk orang-orang yang memang serius untuk nak mengubah keadaan diorang, kewangan diorang. Batch pertama saya sudah pun berlalu, dah masuk ke minggu kedua dan minggu ketiga sebab dia adalah 3 minggu punya proses. Alright, 3 minggu punya proses yang saya namakan dia biak duit ataupun biak wang. Kita panggil dia biak duit ataupun biak wang, di mana kita akan go through modul-modul biak duit. Macam mana nak menggandakan duit, macam mana kita nak buat credit card kita sendiri, dan akhir sekali kita macam mana kita nak ada satu dana seolah-olah kita sudah mempunyai bank sendiri. Jadi apa yang perlu kita lakukan, itulah yang Abang Abu akan juga terangkan bagi anda yang memang serius sangat. Alright, dan bagi yang serius boleh saja WhatsApp sebab batch yang seterusnya akan berlangsung atau bermula pada 30 hari bulan Mei jam 2.30 petang. Alright, 2.30 sampai 5 kita akan mengadakan sesi biak duit. Dan untuk minggu pertama dan awak ada practicality 2 jam saja. Lepas tu minggu kedua 2 jam, minggu ketiga 2 jam, dan akhirnya akan melihat apa perubahan yang akan berlaku. Alright, so itu yang akan kita lakukan. Alright, belanja. Okay, bagaimana nak dapatkan partner bisnes yang betul? Oh, ni dapatkan partner ni dia adalah satu, kata orang tu, satu rezeki yang Allah bagi. Sebab bukan semua orang boleh dapat partner bisnes yang betul-betul jujur, amanah ataupun dan sebagainya. Dan untuk memilih partner ni, saya rasa kita perlu ada satu satu bentuk ujian, satu bentuk percubaan, satu bentuk macam, kan bila kita ada pekerja kan kita ambil untuk dia panggil dia yang belum pekerja tetap ni, kita panggil dia on trial lah. Bukan on trial, dia ada satu istilah tu kan, aku dah lupa, dah tak keluar ni. So kita akan bagi dia peluang untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk kita nak jadikan permanent. So itu yang perlu kita buat. Alright, itu yang perlu kita buat. Jadi kita kena ada satu testing. Mungkin untuk projek belum jadi partner tapi kita buat satu projek bersama. Mungkin kita nak buat satu bersama. Kita includekan, kita tengok macam mana dia punya komitmen dia, macam mana dia punya ni dan sebagainya. At least kita dah buat uji. Kan, kita uji dan kita akan rasa lebih selesa untuk kita menjadikan dia partner. Sebab biasanya untuk Abang Abu sendiri bukan senang untuk kita mendapatkan partner-partner yang bersesuaian dengan diri kita, yang mungkin mempunyai sama visi, sama value system dan banyak benda ni. Sebab tu saya rasa kita perlu memberi ujian. Kadang-kadang orang yang jadi partner kita adalah mungkin partner yang baik ni orang yang tak pernah kita macam kenal tau. Kadang-kadang orang yang kita rasa kita kenal, kawan lama kita, kawan yang baik, kita buat partnership, mungkin ada pergaduhan dan akhirnya kita macam rasa dalam tak selesa. Tapi kalau kita buat satu, ada juga macam saya punya satu bisnes yang partner memang saya tak pernah kenal sebelum kita jadi partner. Lepas jadi partner tu, kita mula sesuaikan macam saya cakap, kita buat satu projek sama-sama, dia menjadi, dan akhirnya dia menjadi seorang partner yang bagus untuk satu bisnes. Jadi dia memang rezeki Allah SWT. Kita minta kepada Allah untuk kita ditemukan dengan partner-partner yang boleh membantu kita. Jadi itu yang perlu perlu dijadikan satu iktibar untuk kita dapatkan seorang partner. Alright, okay.
Dan hari ni punya topik memerhati, alright? Kita melihat perbelanjaan. Jadi untuk tu Abang Abu nak juga mengajak anda untuk bersama dengan saya 30 hari bulan ni biak duit. Biak duit ni, alright? Okey, tempoh taaruf tu dia. Okey, ni dia dah cerita sikit. Macam cari so dia ada tempoh taaruf. Maksudnya satu tempoh yang kita mengaji ataupun kita menilai kita punya kepersepahaman kita. Ada tak benda-benda yang kita tak suka, tak tahu dan sebagainya, alright? So itu cara dia. Saya doakan Mawar untuk mendapat partner bisnes yang baik, insya-Allah. Dan alright, datang program Abang Abu, jangan tak datang, alright? Macam mana nak berpartner dengan AA? Okey. Macam mana ni Alright, saya ni dia macam ni. Saya ni orang yang sangat open tau. Saya macam tak pernah macam menghalang sesiapa untuk kita bekerjasama. Dan saya lebih suka untuk kita bekerjasama dulu. Dia belum jadi partner tapi bekerjasama. Tengok apa yang kita boleh kerjasama yang boleh melihatkan kita punya talent masing-masing. Saya tak nak bila orang partner saya pula yang macam jadi dia punya kepala. Buat tak. Saya lebih suka orang yang jadi partner dengan saya yang lead semua. Saya ni jenis macam yang mungkin bagi idea mungkin sedikit lebih macam tu. Saya suka lebih macam tu sebab saya nak orang yang menginisiatifkan benda tu, dia lead benda tu. Saya tak nak macam saya kongkong saya pula suruh benda tu. Sebab saya orang yang macam tu. Saya tak suka orang pula kongkong saya ni untuk buat tu buat ni, saya tak suka. Jadi saya pun nak orang yang datang ni saya tak boleh kongkong dia. Itu saya punya cara lah. Alright, itu cara lah. Jadi nak berpartner dengan Abang Abu ni, dia kena satu, of course kau kena tahu apa aku punya ni. Jadi biasanya orang yang partner dengan aku biasa dah pernah datang program, dah tahu Abang Abu, dah buat kerja sikit dan dia kenal saya. Lepas tu baru dia orang mungkin nak buat sesuatu. Jadi saya akan mulakan dengan satu kolaborasi contohnya. Satu benda yang boleh kita bekerjasama sebelum kita dapat berpartner. Jadi itu saya punya ni lah. Alright, merisik dulu baru meminang dan bertunang. Itu dia Akak Nurul Akmal, dia boleh buat pantun untuk partner ni. Alright. So okay, di samping kita menjawab soalan-soalan ni, saya masih nak bagi tahu anda hari ini ternak duit dan sama tak dengan biak duit. Siapa yang ajak engkau ternak? Engkau jangan ikut ternak ni nanti engkau salah ternak. Alright, dia kena membiak dulu. Bila pembiakan tu dah besar baru awak akan membiak. Dia macam biak ni kan dalam satu keadaan yang terkawal. Kau tengoklah biak ikan ke biak, dia dalam satu keadaan terkawal, right? So kita perlu berhati-hati, kita perlu tahu benda-benda betul. Lepas dia dah membesar baru kita biarkan dia menternak. Menternak ni dia dah ada dia punya pemikiran sendiri. Contohnya sebab tu bila tengok orang ternak lembu, nak ternak kambing ni, kambing ni dia tak akan lari. Dia akan datang balik sebab dia sudah ada pemahaman. Jadi sebelum kita nak pergi nak ternak dulu, kau jangan nak ada orang ajar kau nak ternak tu semua. Alright, belajar biak dulu. Alright, formula-formula biak ternak tu semuanya datang insya-Allah daripada Abang Abu sebab Abang Abu dah mengamalkan benda ni daripada beberapa tahun. Lamalah. Kita mula mengkaji buat dan sebagainya dan akhirnya dia memberikan banyak result yang positif. Alright, dan jangan terus senyap. Hari ini walaupun saya nampak bagus tapi nampaknya saya punya love tu masih 590 yang menjadikan saya sedikit macam rasa apa benda ni diorang ni, apa benda ni, tekanlah banyak sikit, biarlah dia 1000 sikit, right? Biasa setiap hari 1000 walaupun mungkin ada pendengar ataupun penonton 11,000 je. Hari ni kita tengok tadi dah sampai 33,000, ni 25,000. Hoi, 25,000. Nampak tu, jadi 25,000 orang tengok, takkanlah 1,000 tak ada. Kan, just tekan. Aku nak love banyak, tekan macam tu, right? Okay, jadi bagi anda untuk awak nak take advantage of what happening dalam COVID ni, lebih-lebih lagi dalam bulan-bulan yang kita tak boleh buat apa lagi, masih terpaksa berkurung di rumah, ada yang tak boleh keluar dan buat banyak benda, ambil masa ni untuk belajar ilmu Abang Abu ni. Mana ni? Ni ilmu ni. Ilmu ni. Biak duit nampak ni. Biak duit. Ilmu ni. Alright, 30 hari bulan. Alright, tengok tu bawah tu. Bawah tu tengok tu. Alright, tengok. Alright, daftar segera 01975 untuk awak dapatkan detail. Bagi yang nak. Alright, yang nak, kata orang tu nak sambung. Setiap hari Abang Abu akan bagi sesuatu yang istimewa. Hari ini kita memang mula melihat. Kita nak melihat ke mana duit kita. Melihat perbelanjaan kita. Melihat apa yang kita buat dengan duit kita ni. So, melihat, itu dia punya topik hari ini. Jadi saya nak awak mula melihat. Alright, melihat perbelanjaan awak, melihat.
tengok dengan otak, dengan mata, dengan hati, lihat. Betul tak aku belanja ni? Jadi itu yang saya nak anda buat. Kata orang tu pastikan awak buat benda tu, right? Jadi bagi anda, right, siapa ni? Okey, salam. Okey ni Nurul Akmal, dia cakap Mawar, alright. Okey. Mawar dia cakap apa? Kena biak duit dulu. Tu dia. Kak Akmal ni seorang yang memang dah mula membiak. Dia adalah seorang adik-beradik Abang Abu yang baru melalui proses biak duit. Okey, Nur Cii. Salam Nur Cii, salam. Alright, okey. Assalamualaikum. Tim. Okey, Abang Abu bagi tips untuk tim sayang kita. Senang je tim ni. Kita sayang tim. Apa yang kita bagi yang kita dapat. Apa yang kita bagi ni yang kita dapat. Kalau awak nak tim tu sayang awak sayanglah tim awak. Macam mana awak nak orang menyayangi awak? Jadi awak kena buat benda yang sama pada mereka. Jadi mereka akan mula menyayangi kita. Tanpa kita mengharapkan. Alright, kita buat secara ikhlas. Alright. Macam mana awak nak orang sayang awak tu? Sama juga benda yang itulah awak perlu buat untuk tim awak. Bila awak mula melakukan benda tu, pastinya dengan automatik tim awak akan sayang awak. Itu je formula dia. Formula dia tak perlu nak itu ini dah. Ini je. Ini je. Macam mana awak nak diri awak ni disayangi? Kalau itulah cara yang awak nak disayangi, dan maka awak perlu berikan kasih sayang sama pada tim awak. Bila awak buat benda tu, awak akan mula melihat, alamak, orang akan respect awak, orang akan suka awak, orang akan mula sayang awak, orang akan mula berdiri untuk awak. Dia akan berperang untuk engkau. Ada yang sanggup memberikan jiwa dan raga yang kita tak nak lah. Janganlah sampai orang tu bagi jiwa dan raga pula. Jiwa dan raga hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Jangan bagi jiwa dan raga kita untuk manusia dan segala benda ni. Jiwa dan raga hanya untuk Allah. Kalau kau bagi jiwa untuk Allah, untuk jiwa, raga, yelah, jiwa dan raga untuk Allah tu terbaik. Tapi jangan bagi jiwa dan raga untuk manusia, ataupun barang-barang, ataupun benda-benda dunia ni. Tak payah. Alright, dia adalah benda yang merugikan anda. Jadi melihat, sebab tu saya cakap, bila kita memberi tu, kita melihat, kita ni melihat ke mana pemberian kita. Adakah hanya untuk benda-benda dunia saja? Adakah segala perbelanjaan itu bersifat duniawi? Semua kita belanja ni dunia. Tak pernah yang kita nampak belanja untuk akhirat. Mula kita tengok, seimbang tak kita punya perbelanjaan dunia dan perbelanjaan akhirat. Kalau seimbang, aku respect. Okey. Mungkin dia belanja 1 juta, tapi dia pun belanja untuk akhirat 1 juta. Respect. Tapi kalau dia belanja untuk dunia 1 juta, tapi untuk akhirat hanya RM100, RM1,000, malahan hanya RM10,000, saya tak nampak balance dia. Nampak? Sebab tu saya letakkan benda ni sebagai melihat. So benda tu nampak macam simple, melihat apa benda melihat ni. Tapi kalau mula melihat, satu dengan mata, duit je keluar. Tapi bila masuk minda, awak mula akan menilai. Dan bila masuk hati, awak akan mula melihat dengan hati, ya Allah, sikitnya aku belanja untuk akhirat ni. Aku banyak keluar duit ni, bulan-bulan cek, RM3,000 lebih aku belanja untuk makan, minum, itu, ini semua. Tapi hanya RM100 aku belanja untuk akhirat ni, yang lebih kekal, yang lebih memang terjamin. Benda yang jamin kau tak melihat benda tu. Jadi itulah yang saya nak awak mula melihatkan. Boleh Cik ya nak beli. Alright. Ini tak okey. Cara nak biak ni belum lagi. Itu orang dah datang program. Nak membiak, awak kena join program. Nampak ni? Biak duit yang saya letak kat sebelah sini. Sini. Nampak ni? Cik ya, tengok ni. Tengok ni. Tengok ni. Nampak? Ni. Ni. Biak duit. Kena join ni. Ada nombor kat bawah tu. So, yang next class ni 30 hari bulan. 30 hari bulan pukul 2.30 memang saya ajar untuk 3 minggu berturut-turut. Minggu pertama biak duit, minggu kedua cipta kad kredit sendiri, minggu ketiga cipta bank sendiri. Dia ada dia punya proses dan formula. Alright, memang luar biasa. Mungkin yang dah pernah pergi, siapa yang nak pergi okey, Kak Akmal dah pernah pergi. You boleh macam lepas you boleh just like klik dekat dia, tanya dia, macam mana best tak? Apa yang Abang Abu ajar ni? Sebab saya tak nak aku je cakap. Bila aku cakap, aku biasa aku cakap. Orang tanya aku mesti cakap aku ni ialah paling handsome. Walaupun dalam tengok cermin macam yalah insya-Allah handsome. Kan? Tapi bila aku cakap, aku akan cakap akulah yang yang paling putih contohnya. Jadi bila kita sendiri cakap, kita mesti cakap yang best mengenai diri kita kan. Jadi saya tak nak pula macam saya ni bias sangat dengan produk saya, walaupun saya tahu memang best. Kau suka tak suka, memang benda tu insya-Allah memang best.
memang luar biasa, memang you akan dapat sesuatu yang sangat-sangat berlainan, sebab ini adalah ilmu praktikal. Dia bukan ilmu teori, dia ilmu praktikal yang awak kena buat dan awak buat dan awak rasa. Itu dia lainnya abang-abu punya biak duit ni, alright? Jadi insyaAllah you join benda tu, ataupun saya akan adakan satu preview nanti. Dalam minggu ni saya akan ada satu preview biak duit. Dan anda yang mungkin nak tahu apa benda ni, bolehlah datang dengar tu dulu, lepas tu buat keputusan. Tapi yang saya aku nak babe, abang-abu, tell me when is the date I'm gonna register. Bagi orang macam tu, gua memang tabik spring. Alright, you already have the characteristic of becoming successful. Alright, so itulah yang saja kita nak berbincang pada hari ini. Message hari ini adalah melihat wang keluar kita, melihat peratusan yang keluar, melihat ke mana dia keluar, melihat dia keluar ke dunia ke akhirat. Yang mana balance tak? At least ada tak sedikit balance? Ke macam dunia ni je banyak sangat, akhirat ni macam sikit sangat. Jadi kita mula balance kan. Alright, kita mula balance kan. Itulah melihat dengan mata, melihat dengan minda dan melihat dengan jiwa. Alright, bila you mula melihat dengan jiwa, you akan mula nampak apa yang abang-abu cakap. Alright, so itu sajalah yang abang-abu nak sampaikan pada hari ini. Saya harap perkongsian sedikit ni akan memberikan anda satu impak dalam minda. Jangan kejar kekayaan, sebaliknya bina kekayaan. Jangan kejar. Jangan kita buat sesuatu untuk hanya mendapatkan kekayaan dunia semata-mata, tetapi kita buat tu untuk membina kekayaan yang akan berkekalan, bukan hanya di dunia, malahan untuk akhirat. Sebab tu kita bina kekayaan untuk kita tinggalkan di dunia ni, agar dia boleh memberikan faedah untuk kita yang akan berada di alam kubur, di alam akhirat nanti. Segala-gala kebaikan yang berlaku daripada pembinaan tu akan memberikan kita dia punya kesan dia punya result dia, ROI dia, return on investment dia. Mungkin ada yang tak akan dapat dekat dunia ni, tapi return of investment awak ni awak akan dapat ke akhirat. Itu yang terbaik, right? So saya memang mengajar biak duit ni untuk kita membina, bukan mengejar. Bila kita ada sifat mengejar, maka susah sangat, susah, right? Sebab tu kita tak perlu mengejar dunia, sebaliknya kita melihat segala yang kita lakukan di dunia untuk akhirat. Apa benefitnya untuk akhirat, dia akan memberikan kita kesedaran. Yang saya ulang balik benda ni sebenarnya, tapi hari ini topik adalah melihat. Jadi bila anda melihat, anda akan mula nampak, dan bila anda nampak, awak sedar. Bila awak sedar, awak melakukan benda yang betul. Masa itulah segala-galanya berubah, right? Mula balance aliran wang dunia akhirat. Thank you abang-abu nak join. Jangan kejarkan, sebaliknya bina. Yes, betul. Melihat, insyaAllah seimbangkan apa yang keluar dunia dan akhirat. Yes, right, inilah benda yang abang nak kongsi untuk anda hari ini. Jadi seperti biasa, terima kasih kepada semua yang dah love tu. Dah 1000 lebih. Aku bila tengok 1000 tu, aku dah macam wow, okay, alright. Aku maintain aku punya apa yang anda semua dah nak bagi, right? Jadi sekarang apa perlu awak buat? Esok seperti biasa 9 hingga 10 saya bersama lagi dalam ilmu dunia dan dunia akhirat, right? Ilmu wang dunia akhirat, untuk kita berbincang. Alright, berbincang sedikit benda yang mungkin boleh memberikan impak pada anda, boleh juga satu kesan pada saya. Alright, mungkin saya belajar sesuatu daripada anda di sini, dan anda juga boleh belajar sesuatu daripada perkongsian abang-abu. Dan bagi yang untuk mendalami, apa lagi? kita nampak ni. Yang nak mendalami ni dia, right? Okay, register sekarang. Dia lama lagi, 30 hari bulan. Tapi kita dah boleh mula register. Just WhatsApp abang-abu 0195150509 untuk dapatkan detail-detail dia, supaya kita dah boleh buat persediaan. Biasanya kelas saya ni dalam 20 orang macam tu, supaya kita boleh ada interaksi yang sama seperti dekat kelas-kelas biasa yang abang-abu buat, right? So itu saja, terima kasih kepada anda, dan jangan lupa untuk share benda ni dan tulis itu melihat. Melihat, tekan share. Melihat, start watch party. Melihat, share link. Hashtag abang-abu. Alright, so itu sajalah daripada abang-abu. InsyaAllah saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri sekali lagi. Teruskan beramah mesra, bermaaf-maafan, mengeratkan silaturahim. Alright, so itu sajalah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Puyo. Kita jumpa lagi esok.